Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wassirajan munira. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man balagha risalatahu wa sallimu taslima, amma ba'd. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah tuan-puan semua, pada pagi yang berbahagia ini, Jumaah Mubarakah ya, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana ini merupakan siri kita yang ke-32 tuan-puan ya. Maknanya 8 bulan sudah tuan-puan bersama dengan saya mengikuti kelas teknik hadam dan faham kata dasar Al-Quran, insya-Allah ya. Jadi pada pagi hari ini, kepada tuan-puan yang sudah berada di dalam kelas kita, saya nak tuan-puan menuliskan dulu di ruangan komen bagaimana keadaan kelas kita tuan-puan. Suara saya yang paling penting tu. Suara saya dengar ke tidak? Ada ke tidak suara saya ni? Cek dulu, pastikan dulu, silakan tuan. Sebab itu yang paling penting kan. Suara saya ada ke tidak? Ya, jelas ke tidak suara saya tuan-puan? Itu sahaja yang nak saya tuan-puan pastikan. Bagaimana suara jelas ya? Ada Puan Umi Kalsum, kemudian ada Puan Noraini, Puan Hamidah, ya, Puan Anissa. Okey, kemudian ada jelas ya? Ramai ya, insya-Allah. Ada Puan Hasni Hasim juga pada pagi hari ini. Saya ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an fi faslina hadzal yaum. Insyaallah saufa nastamir dirasana al-yaum. Kita akan meneruskan pengajian kita pada pagi hari ini insyaallah ya, di pagi Jumaah ini. Okey, jelas ya? Baik, kita mula kelas kita tanpa melengahkan masa dengan bacaan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhuma nusina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Apa khabar tuan-puan pada pagi hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, ceria insya-Allah ya. Okey, insya-Allah pagi ini kita akan meneruskan pengajian kita berkenaan dengan perkataan-perkataan atau kalimah-kalimah yang tidak ada kata dasarnya. Jadi walaupun dia tak ada kata dasar tuan-puan, bukan bermakna dia tak dapat dibincangkan. Yang tak ada kata dasar tu kadang yang membuat perbincangan yang panjang ya. Okey, baik. Jadi kalau bagi tuan-puan yang punya kitab ya, bagi tuan-puan yang punya kitab, kita masih berada pada muka surat yang ke-58 tuan-puan. Muka surat 58 ya, insya-Allah. Ada Puan Esa, Puan Nurziani, Puan Salmah, Puan Suhaizan, Puan Zaharah, ramai pada pagi ini insya-Allah. Okey. Kita bincang tuan-puan ya. Berkenaan dengan pagi ini iza lagi. Kita akan bincang berkenaan dengan iza. Okey, sekejap tuan-puan ya. Iza. Kita bincangkan bab iza insya-Allah. Okey, baik. Mana dia? Sekejap tuan-puan ya. Berkenaan dengan iza ini, perbincangan yang panjang juga tuan-puan ya, perbincangan yang panjang berkenaan dengan iza ini. Saya dah buat catatannya insya-Allah. Cuma mana dia?
Okey. Boleh ya? Baik. Kita fokus perbincangan kita pada pagi ini. Perkataan-perkataan yang tak ada kata dasar. Ya, pagi ini kita akan masuk iza lagi. Iza. Okey. Iza perkataan yang kerap tuan-puan akan jumpai di dalam Al-Quran, tuan-puan. Ya, iza. Tapi yang mesti kita faham, tuan-puan, iza itu bukan satu makna. Iza itu bukan satu makna. Ada banyak maknanya. Ya, ada banyak maknanya. Pagi ini saya akan tunjukkan kepada tuan-puan kenapa iza tu boleh bermakna lebih daripada satu. Ya, kita akan tengok pada pagi hari ini insya-Allah. Okey. Sebelumnya saya nak tanya dulu kepada tuan-puan, iza ni agak-agak menurut tuan-puan dia perkataan isim ke haraf? Tulis di ruang komen. Silakan sebagai permulaan kita. Agak-agaknya iza tu isim ke haraf? Fi'il tak mungkin. Isim ke haraf, tuan-puan? Tulis di ruangan komen, silakan. Iza agak-agaknya isim atau haraf tu? Silakan tulis di ruangan komen, silakan. Agak-agaknya lah. Haraf, Ustaz. Puan Wan Nurul kata haraf. Puan Radin Tuminah kata isim dia tu. Okey, banyak yang mengatakan haraf dan ada juga yang mengatakan kalimahnya kalimah isim. Okey, baik. Sekarang kita bincang, tuan-puan. Okey, fokus, tuan-puan. Rupa-rupanya iza ini dia ada perbezaan. Ya, ada perbezaan, tuan-puan. Ada iza itu yang dikategorikan sebagai perkataan isim. Ada iza itu yang dia dikategorikan sebagai perkataan isim. Ada, tuan-puan. Saya akan tunjukkan nanti. Dan ada juga iza ini yang perkataannya haraf. Ini memang beza lah. Ya, ada isimnya, ada harafnya. Okey? Tentunya iza isim dengan iza haraf tentu memberikan kesan makna yang berbeza nanti. Ini akan saya tunjukkan kepada tuan-puan pada pagi hari ini. Dan tuan-puan sebenarnya sudah nampak dah di dalam kitab tu, muka surat 58, bahawasanya iza itu ada dua terjemahan. Ada terjemahannya apabila dan ada terjemahannya tiba-tiba. Boleh ya? Iza ini ada terjemahannya apabila, ada terjemahannya tiba-tiba. Oke, sekarang tuan-puan fokus. Iza yang dikategorikan perkataan isim, iza yang dikategorikan perkataan isim, tuan-puan, itu masuk kepada nanti apabila fungsinya itu sebagai zorfiyah. Dia berfungsi sebagai zorfiyah. Masuk zorfiyah ini menunjukkan masa. Dan apabila telah datang ini. Dan apabila mereka melihat, itu kan menunjukkan satu masa. Ya. Dan apabila mereka pergi ke suatu tempat, contoh-contoh ayat lah, itu menunjukkan masa. Itu zorfiyah. Oke, boleh ya? Itu menunjukkan masa. Dan itulah yang disebut dengan zorfiyah, menunjukkan masa dia. Dan apabila iza ini menunjukkan fungsinya sebagai zorfiyah, tuan-puan, faedahnya sebagai zorfiyah, menunjukkan masa, itulah yang akan tuan-puan dapatkan terjemahannya apabila. Apabila, ketika, tu iza. Okey ya? Boleh, tuan-puan ya? Okey. Sekarang tuan-puan tengok. Tapi apabila iza itu dikategorikan sebagai haraf, sebagai harfun, sebagai huruf haraf, maka dia bukan makna zorfiyah lagi. Faedahnya bukan untuk menunjukkan masa, tapi untuk apa? Fujaiyah. Namanya fujaiyah. Fujaiyah.
Apa maksud fujaiyah tu? Fujaiyah tu menunjukkan yang tiba-tiba. Bahasa Indonesianya sekonyong-konyong. Sekonyong-konyong. Tiba-tiba. Mendadak. Mendadak, tuan-tuan. Mendadak. Mendadak atau tiba-tiba. Nah, ketika tuan-puan dapatkan iza ini bermakna tiba-tiba atau mendadak, ini dikategorikan sebagai haraf. Jadi iza tu ada faedahnya untuk zorfiyah, menunjukkan masa, dan ada menunjukkan tiba-tiba. Itu namanya fujaiyah. Okey ya? Tulis dulu di ruangan komen. Setakat ini jelas ke tidak? Sila tulis dulu. Ini agak berat sikit nih pengajian kita pagi ini. Di awal saja berat, tak susah mana. Tulis dulu di ruangan komen jelas ke tidak. Jadi beza kalau maknanya apabila dan maknanya tiba-tiba. Kalau apabila tu zorfiyah. Tapi kalau tiba-tiba fujaiyah namanya. Faedahnya untuk fujaiyah. Okey ya. Di kitab sudah dituliskan tuh, ada yang maknanya tiba-tiba dan ada maknanya apabila. Okey. Lalu bagaimana cara kita nak bezakan? Kan itu masalahnya. Macam mana kami nak bezakan, Ustaz? Okey, kalau ada terjemahan nampaklah oleh kami. Kalau maknanya apabila, zorfiyah tu isim. Kalau maknanya tiba-tiba, fujaiyah tu. Tiba-tiba kan, itu haraf. Macam mana cara kita nak bezakan kalau tak ada terjemahan? Ni saya tunjukkan kepada tuan-puan ya. Okey. Boleh ya? Boleh ya? Fokus tuan-puan. Nah, kalau dia menunjukkan masa zorfiyah yang terjemahannya apabila, tuan-puan selalu akan dapati, selalu sentiasa akan dapati, selepas iza itu, dia ialah fa'il. Atau berbentuk jumlah fi'liyah. Tu. Tuan-puan akan selalu jumpa selepas iza tu fa'il. Jumlah fi'liyah dia. Contohnya di dalam kitab apa tuan-puan? Wa iza qila lahum wa iza qila lahu. Wa iza qila lahu. Wa iza qila lahu. Okey, sekejap. Wa iza qila lahum. Fokus ya. Wa iza qila lahum. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah. Anfiqu ya, anfiqu mimma razaqakumullah. Anfiqu mimma razaqakumullah ya, razaqakumullah. Razaqakumullah. Okey ya. Nah, nampak tuan-puan ya? Nah, sekarang tuan-puan fokus pada ayat ini. Wa iza qila lahum. Selepas iza qila. Qila tu dikatakan. Dikatakan. Fa'il atau isim? Tulis di ruang komen. Silakan. Tulis tuan-puan, silakan. Enjoy, tak perlu laju-laju. Okey, silakan. Okey, tulis di ruangan komen, silakan. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah. Ya, dia ialah perkataan fa'il. Fa'ilnya fa'il maklum atau fa'il majhul tuan-puan? Tulis di ruangan komen. Maklum atau majhul. Qila. Telah apa? Dikatakan. Maklum ke majhul? Aktif ke pasif? Okey. Ya, fa'il apa? Maklum ke majhul? Ini perkataan fa'il majhul. Pasif.
Okey? Nah, maka tuan-puan tengoklah terjemahan iza tu. Pastilah apabila. Ya, wa iza qila lahum. Tuan-puan akan tengok iza tu pasti perkataannya ialah terjemahannya apabila. Ni maknanya iza ini zarfiyah. Ya, menunjukkan masalah keadaan. Ya, menunjukkan masa itu. Wa iza, dan apabila qila lahum, dikatakan lahum kepada mereka. Anfiqu mimma razaqakumullah. Anfiqu itu infakkanlah. Anfiqu, infakkanlah. Nah, okey. Infakkanlah. Infakkanlah. Soalan saya di sini ada waw di hujungnya. Kalau ada fi'il amar, ni kan fi'il amar ni. Anfiqu, infakkanlah. Kalau ada waw di hujungnya, itu menunjukkan apa tu? Waw tu apa tu? Tulis di ruang komen. Lagi-lagi ulang kaji. Lagi-lagi ulang kaji. Tulis di ruang komen, silakan. Sambil-sambil kita ulang kaji, tuan-puan. Wa idza qila lahum, dan apabila qila lahum, dikatakan kepada mereka, bagi mereka, anfiqu. Okey, anfiqu. Waw itu tu waw apa fungsinya di dalam ayat tu? Fungsinya sebagai apa? Ya, dia waw jamak, betul. Fungsinya di dalam ayat sebagai apa waw tu? Untuk apa waw tu? Iya, Puan Zahara terbaik. Jawapan tuan-puan yang lain betul. Ma'alang Jan, Puan Hamidah, Puan Norma, Puan Maslina, iya. Sebagai apa dia? Sebagai fa'il. Jadi waw itu Puan Bosirah, bukan mereka. Fi'il amar tak ada mereka. Fi'il amar tak ada mereka. Waw jamak hanya untuk kalian atau kamu. Macam mana kita nak suruh mereka? Pergilah mereka. Tak dapat. Ya. Jadi waw ini jamak. Waw jamak betul. Cuma ini menunjukkan antum, dan sebab di dalam ayat dia sebagai fa'il. Infakkanlah. Siapa yang suruh berinfak tu? Yang berinfak tu siapa? Kamu. Okey, boleh ya? Tak apa Puan Bosirah, biasa. Nanti Puan Bosirah akan ingat, kalau pada fi'il amar, tak boleh kita suruh orang ketiga. Mereka tu orang ketiga tu. Yang kita suruh mesti orang kedua. Kamu ke, engkau ke. Sekarang ni ramai ni. Waw jamak maknanya kamu semua. Okey, antum. Boleh ya? Okey, baik. Infakkanlah oleh kamu semua mimma, apa yang, dari apa yang razaqakumullah. Razaqakumullah. Razaqa, memberi rezeki, atau merezekikanlah, memberi rezeki. Razaq, memberi rezeki lah, merizkikan. Nah, rozako, setelah rozako ada kum. Rozako, setelah rozako ada kum. Ni asalnya kum. Soalan saya, mungkin atau tidak kum ini, domir ni jadi fa'il? Mungkin atau tidak? Soalannya mudah saja. Mungkin atau tidak kum ini jadi fa'il? Mungkin atau tidak, tuan-puan? Tulis di ruang komen. Tulis. Mungkin tak jadi fa'il? Mungkin tidak jadi fa'il. Ada yang kata ya. Puan Halimah kata mungkin saja, Ustaz. Tak mungkin. Mustahil.
Oh, Ustaz kata mustahil. Ya. Sebab rozako ini kan fi'il madi. Ini kan fi'il madi. Dhamir yang nampak, dengar betul-betul, dhamir yang nampak yang menjadi fa'il dari fi'il madi tak pernah bentuknya macam ni. Tak pernah. Mustahil dia. Mustahil. Boleh ya? Puan Zahara mustahil, tak mungkin dia jadi fa'il. Tak mungkin. Kenapa? Ya sebab mana ada dhamir fi'il madi yang bentuknya macam ni. Cuba belik kitab kita, buku kita ada tu dhamir pada fi'il madi yang jadi fa'ilnya. Tak ada yang macam ni. Okey? Nah, tuan-puan tengok fi'il madinya. Tuan-puan tengok fi'il madinya. Rozako. Di mana saya padam ya? Saya padam yang inilah ya, saya padam sini. Saya padam di sini. Di atas tuan-puan. Ya. Nampak ya? Rozako. 3 huruf. Ya, 3 huruf. Oke. Rozakokum. Kum di sini tak mungkin jadi fa'ilnya. Sebab tak pernah dhamir fa'il. Dhamir yang jadi fa'il pada fi'il madi bentuknya macam ni. Bentuk dhamir tu macam ni. Tu, ti, ta, atau tum. Tu pada fi'il madi. Kalau kum tak ada. Oke, boleh tuan-puan ya? Nah, sekarang rozako itu maknanya dia tak ada bersambung dengan dhamir fa'il. Betul ya? Nampak ya? Tak ada bersambung dengan dhamir fa'il. Ini dhamir fa'il nih namanya. Nanti tuan-puan akan ada tuh nampak tuh nanti. Maknanya dia tak ada bersambung. Nah, kemungkinan yang jadi fa'ilnya dhamir mustatir. Kemungkinan. Mustatirnya mustatir apa tuan-puan? Tulis di ruang komen. Mustatir apa tuh? Mustatir apa? Dalam rozako tuh memberi rezeki ada dhamir mustatir. Mustatir apa? Mustatir huwa. Mustatir huwa. Oke, boleh ya. Jadi dalam rozako tuh ada mustatir huwa. Tapi sabar dulu. Kan itu kaedah kita dulu belajar. Kalau ada ayat yang ada fi'il madi yang domirnya mustatir huwa, sabar dulu. Jangan terus sebut domir tu yang jadi fa'il. Tu mesti kita sabar dulu. Oke, tengok lagi. Razaqakumullahu. Razaqakumullahu. Ada tak selepas razaqah isim rafa, isim marfu, isim dibaca baris depan? Ada ke tak ada? Tulis di ruang komen. Ada tak selepas rozako ni rozaqakumullahu, ada tak isim marfu', isim yang dibaca baris depan, rofa? Ada ke tidak? Ada. Okey. Ada kan? Nah, mana yang ada tu? Inilah dia. Lafzul jalalah. Nampak? Ada kan? Nah, ni. Kalau ada, maknanya yang jadi fa'il tak boleh dhamir mustatir huwa tu. Batal. Tak berlaku dhamir tu lagi. Maka yang jadi fa'il ialah, ni dia. Lafzul jalalah. Allah. Maka yang memberi rezeki siapa? Tulis di ruangan komen, silakan. Nah, tulis di ruangan komen. Yang beri rezeki siapa tuan-puan? Tu dia. Yang beri rezeki itu Allah. Jadi terjemahan ayatnya macam inilah kira-kiranya.
Wa iza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka, lahum, bagi mereka, anfiqu, infakkanlah oleh kamu semua, mimma, daripada apa yang razaqakumullah, yang Allah telah beri rezeki. Yang Allah telah beri rezeki kepada kamu. Yang Allah telah memberi rezeki kepada kamu, merezekikan kamu. Begitulah bahasa ringkas. Okey? Tu dia. Jadi Allah ini kenapa lafzul jalalah ini kenapa dia marfu atau baris depan? Ya sebab dia jadi fa'ilnya. Razaqa jadi fa'il. Sementara kum jadi apa agak-agak? Tulis di ruang komen. Baru kita cari tahu kum itu jadi apa. Silakan. Agak-agak kum jadi apa? Allah telah memberi rezeki kepada kamu. Allah telah merezekikan kamu. Itu bahasanya. Ya, hebat. Puan Fauziah Tali, Puan Maslina, Puan Anissa, Mak Alangjan, okay. Ada Puan Hamidah, Puan Dowe, ya. Puan Radin Tumina, ya. Jadi apa dia? Jadi maf'ulun bi, bukan fa'il. Tak ada jadi fa'il. Boleh ya? Nah, hebat, mantap, luar biasa. Jadi kesimpulannya apa tadi tuan-puan? Kita masuk ke tajuk kita pada pagi ini. Selepas iza, kalau tuan-puan jumpa fa'il, itu sentiasanya, biasanya, kebiasaannya, iza tu bermakna zorfiyah. Apabila. Apabila. Tulis di ruangan komen, faham ke tidak? Silakan. Faham ke tidak tuan-puan? Silakan. Itu kita ringan-ringan, tak perlu keras-keras sangat bagi. Kita apa? Enjoy tuan-puan. Enjoy pagi ni insyaAllah. Okey, boleh ya? Faham ya? Okey, terbaik, mantap, luar biasa. Faham? Okey, baik. Faham ya? Nah, kalau faham, kita teruskan. Nah, jadi kalau selepas iza ada fa'il, maka dia apabila lah zorfiyah tu. Nah, tapi kalau tuan-puan dapatkan selepas iza, tuan-puan dapatkan setelahnya jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Yang ada subjek predikat lah, jumlah ismiyah. Maknanya iza itu nanti ialah bermakna fujaiyah. Iza tu fujaiyah. Fujaiyah tu memberikan kesan makna mendadak, tiba-tiba. Bahasa Indonesianya sekonyong-konyong. Sekonyong-konyong tuan-tuan. Okey, boleh ya? Okey. Contoh dalam kitab disebutkan. In kanat illa sayhatan. In kanat illa in kanat. Saya sekejap tuan-tuan ni saya isi dawak sekejap dulu. Ya. In kanat illa sayhatan. In kanat illa sayhatan. Illa sayhatan wahidatan. Wahidatan. In kanat illa sayhatan wahidatan fa iza hum jami'un. Fa iza hum jami'un. Jami'un ladaina muhdar. Ladaina muhdarun. Ini dalam surah Yasin lah kan? Baik. Tuan-tuan tengok.
In kanat illa sayhatan. Ya, oke. Jadi ini satu teriakan yang satu teriakan sahaja. Ini bermakna nanti ini di yaumil akhir, tuan-tuan. In kanat illa sayhatan wahidatan, oke, satu teriakan. Fa idzahum jami'un ladaina muhdharun. Fa idzahum, selepas iza, hum jami'un. Hum mereka. Jami'un, jami' berkumpul lah. Ya, berkumpul. Ya, hum jami'un. Oke. Sekarang tuan-tuan tengok. Fokus tuan-tuan. Fa iza hum jami'un. Nah, setelah iza, hum jami'un. Oke, setelah iza, hum jami'un. Iza ini maknanya tiba-tiba, mendadak. Fujaiyah. Kenapa? Sebab selepas iza ni ada hum. Hum ini isim ke fa'il ni? Tulis di ruang komen. Hum itu isim ke fa'il, tuan-tuan? Tuliskan sila. Isim ke fa'il tu hum tu fa iza hum jami'un ladaina muhdhar. Tulis di ruang komen. Hum tu isim lah. Jangan kata fa'il, tuan-tuan. Isim, tak ada fa'il hum. Okey ya. Isim. Jumlah isminya. Mana mubtada'nya? Hum. Mubtada'nya hum tu lah. Subjeknya hum. Khobarnya mana? Predikatnya mana? Tulis di ruang komen. Mubtada'nya hum ni lah. Sila tulis di ruangan komen. Silakan tuan-tuan. Mana mubtada', mana khobarnya? Jawab tuan-tuan. Mubtada'nya hum. Faizahum, maka tiba-tiba, seketika, maksudnya sekonyong-konyong, tiba-tiba, mendadak, hum jami'un, mereka berkumpul. Okey. Tu jami'un tu lah. Ni sebagai predikat. Okey ya, boleh tuan-tuan ya? Okey. Hum jami'un, mereka berkumpul. Ladaina tu ya kepada kami lah, dekat apa nama? Ladaina itu menghadap kepada kami, dia muhdharun. Muhdharun. Tuan-tuan tengok. Muhdharun. Asal katanya muhdhar. Muhdhar. Ada mim di depan. Isim fa'il, isim maf'ul. Tulis di ruang komen. Isim fa'il atau isim maf'ul ni muhdhar. Tulis tuan-tuan. Isim fa'il ke isim maf'ul? Tulis di ruangan komen. Silakan. Isim fa'il, isim maf'ul? Okey. Isim fa'il ke isim maf'ul, tuan-tuan? Ya, isim maf'ul. Hebat tuan-tuan ya? Ini isim maf'ul. Asalnya muhdhar ini ahdara. Fa'il madinya ahdara, menghadirkan. Ahdara yuhdiru. Ahdara yuhdiru. Mudhari'nya yuhdiru. Maka isim maf'ulnya muhdhar. Isim fa'ilnya muhdir. Okey. Ahdara itu menghadirkan. Menghadirkan. Kalau muhdhar, tulis di ruangan komen. Apa terjemahan muhdhar? Sila, tulis di ruangan komen. Silakan tuan-tuan. Tulis di ruangan komen. Silakan. Kalau dia isim maf'ul, apa terjemahannya? Kalau ahdhara itu mengumpulkan, menghadirkan.
Kalau muhdharun, muhdhar. Isim maf'ulnya apa? Yang dihadirkan. Oke, dihadirkan. Isim maf'ul itu kan maknanya memberikan kesan makna memberikan kesan makna mangsa lah. Kalau menghadirkan, yang dihadirkan. Oke ya. Nah, yang dihadirkan ini seorang ke ramai ini. Tulis di ruang komen. Muhdharun. Seorang ke atau ramai? Muhdharun. Seorang atau ramai? Seorang atau ramai? Nah, ya tentulah yang dihadirkan itu ialah ramai. Kenapa ya? Sebab ada waw nun. Jamak muzakkar salim. Oke ya. Nah, jadi kalau terjemahan perkatanya begitu. Faiza, maka tiba-tiba hum mereka jami'un berkumpul ladaina. Ya, kepada kami itu di sisi kami muhdharun, ya, dihadirkan semua. Nah, tuan-puan tengok terjemahan apanya? Terjemahan mafhumnya atau terjemahan yang sudah dipereloknya dalam surah Yasin, dalam kurang lebih begitulah bunyi makna ayatnya. Jadi satu tiupan saja mereka akan berkumpullah untuk dihisap, ya, di yaumil akhir nanti. Oke, baik, kita lah tuan-puan, kita nanti. Oke. Tulis dulu di ruangan komen. Jelas ke tidak? Jadi selepas iza, dia kalau jumlah ismiyah, itu izanya haraf tuh. Fujaiyah. Memberikan faedah, bermakna tiba-tiba. Mendadak. Begitu. Bukan apabila. Tiba-tiba. Jelas ya? Boleh ya? Oke. Itu fujaiyah namanya. Baru iza tuan-puan. Dah panjang penjelasan. Begitu sedapnya kan bahasa Arab ni tuan-puan. Seronok insyaAllah ya. Saya pun mencuba untuk menjelaskan kepada tuan-puan. Ya. Perkara-perkara yang seronok ni insyaAllah. Okey, baik ya. Jelas ya. Nah, sekarang kalau jelas, saya cuba satu soalan untuk tuan-puan. Saya bagi satu soalan. Kalau jelas, saya bagi satu soalan. Tuan-puan jawab ya, saya tak bagi terjemahan ni. Saya tak bagi terjemahan. Okay. Dan ada lagi iza yang lain tuan-puan, tapi saya tak bincangkan. Itu iza dalam juzuk 30 banyak tu. Dalam juzuk amma tu banyak tu. Okay. Okay. Dalam surah Toha, fa'alqaha, saya tak bagi terjemahan ni. Fa'alqaha, nampak ya tulisannya jelas ya. Fa'al ni, fa'alqaha fa'iza hiya hayyatun tas'a. Fa'iza hiya hayyatun tas'a. Hayyatun tas'a. Okay. Puan Zainab, apa maksud? Oke ya. Nah, sekarang tuan-tuan tengok. Saya tak bagi terjemahan nih. Fa'alqaha fa'iza. Ada iza sini. Fa'iza hiya hayyatun tas'a. Agak-agak iza ni apabila atau tiba-tiba. Tulis di ruang komen. Agak-agak. Silakan. Agak-agaknya iza ni apabila atau seketika. Tiba-tiba. Jawab tuan-tuan. Jawab. Okey. Tuan-puan jawab apa? Tuan-puan jawab tiba-tiba. Okey ya? Boleh tuan-puan ya? Tiba-tiba. Nah, sekarang tuan-puan tengok. Soalan saya, kenapa tiba-tiba? Kenapa bukan seketika atau kenapa bukan apabila?
Kenapa tiba-tiba? Fa'idha hiya hayyatun tas'a. Kenapa tiba-tiba? Tak bagi terjemahan. Hebat tuan-tuan ya. Kenapa tiba-tiba? Okey. Boleh juga Puan Doe jawapannya. Okey juga Puan Maslina. Betul juga. Cuma ada yang lebih tepatnya lah. Okey. Betul sih. Betul juga kalau selepasnya isim. Cuma lebih lengkapnya selepasnya jumlah ismiyah. Itu yang lebih tepat. Selepasnya jumlah ismiyah. Kalau ada jumlah ismiyah, maknanya ada mubtada'nya, ada khobarnya, ada subjek, ada predikat. Oke? Agak-agaknya, ini kan subjek ini. Ini mubtada'nya. Nah, ini subjek. Predikatnya mana? Tulis di ruang komen. Silakan. Jumlah ismiyah kan ada subjek, ada predikat, ada mubtada, ada khobar. Oke. Ini subjeknya. Hiya itu subjek. Khobarnya mana? Predikatnya mana? Nah, tuh dia. Hayyatun. Hayyatun. Oke ya. Hayyatun inilah menjadi khobar. Predikat. Nah, sekarang kita terjemahkan ya. Dalam surah Toha nih, dalam surah Toha ini kisah Nabi Musa, teman-teman. Fa'alqaha. Alqa melempar. Fa'alqaha. Kita jangan tulis macam ni lah. Kita tulis yang macam ni saja. Fa'alqaha. Alqa melempar. Alqa yulqi, melempar. Soalan saya tuan-puan, fa'ilnya mana? Tulis di ruang komen. Silakan. Alqa tu melempar lah. Fa'alqaha. Hanya. Fa'ilnya mana? Alqa tu fa'ilnya mana? Tulis di ruang komen. Mana fa'ilnya, tuan-tuan? Tulis, silakan. Alqa yulqi. Alqa tu fa'il madi. Dia guna haraf ilat lah. Dia guna huruf ilat. Okey. Oh, Puan Fahria, bukan domir ana, itu fa'il madi. Bukan domir ana, itu fa'il madi, Puan Fahria. Okey, Puan Fahria, kita sekarang fa'il madi. Kalau fa'il madi ada yang wazannya af'ala. Ini kan af'ala. Af'ala. Kalau fa'il mudhari' barulah. Ini fa'il madi. Domir mustatir. Mustatir apa? Mustatir huwa. Ya, sebab dia tak ada bersambung dengan domir fa'il di belakang, di hujung. Mustatir huwa. Siapa huwa tu? Nabi Musa. Saya tak pasti, tuan-tuan. Saya takut juga. Kita cek, boleh kita cek ya dalam surah Toha tu. Dalam surah Toha ayat 20. Ini antara Nabi Musa atau tukang sihir lah. Saya tak pasti nih. Saya takut salah pula. Ya, jadi boleh tuan-puan cek nanti. Yang penting yang melempar tu domir mustatir huwa. Ini antara dua jawapan nih. Kalau tak Nabi Musa, tukang sihir. Boleh dicek dulu ayatnya. Sebab ini kan potongan ayat kan. Okey, baik. Yang jelas, yang melempar dia. Nanti dirujuk dia tu Nabi Musa atau tukang sihir lawan Nabi Musa tu. Okey. Fa'alqaha. Hanya. Dalam ayat jadi apa? Tulis di ruang komen. Ini tak silap saya Nabi Musa, tapi saya takut salah.
Bahaya kan kita salah apa ayat Al-Quran kan. Tak silap saya Nabi Musa ni lah. Tak silap Nabi Musa. Ya, Nabi Musa insya-Allah. Ya. Dia apa? Okey. Dia sebagai maf'ulun bih. Iya, Nabi Musa baru saya ingat tuan. Dari mana kita tahu Nabi Musanya? Ini sini. Fa'alqoha. Maka alqoha. Dia melemparnya. Nya ini tongkat. Ini tongkat. Ayat sebelumnya ada tuh tongkat. Dia melemparnya. Melempar tongkat tu lah. Tu tongkat. Oke ya, tukang sihir ramai. Betul juga Bu Rubiah, tukang sihir ramai. Terbaik. Oke, jadi dia jadi maf'ulun bi. Jadi dia melemparnya, nya tu tongkat. Faiza, tiba-tiba hiya hayatun tas'a. Dia ni kembali ke mana? Tulis di ruangan komen. Hiya tu siapa? Apa maksud hiya tu? Tulis. Hiya. Hiya di sini maksudnya apa tuan-tuan? Fa'alqoha. Dia melempar tongkat tu. Hanya. Tiba-tiba hiya hayatun tas'a. Hiya tu apa tu? Hiya tu. Ya, terbaik. Hebat. Hiya tu tongkat tu lah. Jadi dia mu'annas lah. Tongkat. Ini kesinilah dia. Okey. Had. Okey, kepada tongkat. Balik kepada tongkat. Okey. Fa'alqoha fa'iza hiya. Tiba-tiba dia tu, tongkat tu, hayatun tas'a. Hayatun tu maksudnya ular besar. Bukan hidup ya, ular besar. Kalau hidup, hayah. Ini hayatun. Hayatun tu bermakna ular besar. Boleh tengok dicek. Boleh cek di kamus. Hayatun. Tiba-tiba dia jadi ular besar lah. Hiya hayatun tas'a. Tas'a itu bergerak cepat. Bergerak laju tu maksud tas'a. Tas'a. Sa'a yas'a cepat. Tas'a tu yang bergerak cepat maksud. Jadi, iza di sini adalah maknanya tiba-tiba. Bukan apabila. Tiba-tiba. Bermakna zarfiyah atau fujaiyah. Tulis di ruang komen. Silakan. Zarfiyah atau fujaiyah tuan-tuan. Tulis di ruang komen. Silakan. Fujaiyah. Apa tadi fujaiyah? Bermakna tiba-tiba, mendadak. Okey, boleh ya? Okey, tuan-puan ya. Okey, dah baru iza. Dah nak 1 jam saya bersama tuan-puan. Seronok kan? Kalau apa namanya? Seronok tuan-puan kita melihat dengan detail perkataan-perkataan bahasa Arab tu. Dia sebab dia kaya tu, bahasa yang kaya akan apa namanya? Ya, itulah contohnya iza saja ada yang zarfiyah, ada yang fujaiyah. Okey, boleh tuan-puan ya? Okey, baik. Okey, tuan-puan tengok lagi. Okey, satu soalan lagi. Satu soalan ya. Okey, satu soalan lagi. Tuan-puan fokus. Sekejap tuan-puan ya. Okey, kita tengok dulu. Okey. Dia banyak dalam apa namanya?
dalam ayat Al-Quran banyak wa idza qila. Banyak tuh dalam ayat Al-Quran. Wa idza qila. Oke, boleh ya? Dah sekarang soalan lagi tuan-puan. Baru iza dah habis 1 jam dah. Oke. Sekarang satu soalan lagi. Wa idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Dalam surah Yasin ada ya, dalam surah Yasin, Al-Baqarah pun ada. Wa idza qada, ya, wa idza qada amran. Wa idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu yaqulu lahu kun fayakun. Oke ya. Oke, baik. Wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Biasanya kami dulu, saya ingat masa-masa kecil dulu, masa sekolah dulu, sekolah rendah, sekolah peringkat rendah, kalau baca Yasin dah dengar ini, dah semangat, dah nak habis. Ya, wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Soalan saya ringkas sahaja. Iza ini apabila atau tiba-tiba? Tulis di ruang komen. Puan Rahimah kelas ni setiap hari ke? Oh tidak Puan Rahimah, sekali seminggu je. Sekali seminggu sahaja. Okey. Setiap Jumaat 8.30 waktu Malaysia, 7.30 waktu Indonesia. Okay. Apabila atau tiba-tiba? Ya, apabila. Kenapa apabila? Tulis di ruang komen. Kenapa apabila, tuan-puan? Silakan. Kenapa apabila? Kenapa apabila? Kenapa? Silakan. Silakan. Tulis di ruangan komen, silakan tuh. Nah, setelahnya jumlah fi'li, setelahnya jumlah fi'liyah. Okey ya, baik. Kita cek tuan-puan, kita cek qada ya, qada. Qada. Okey. Ada nih. Dalam muka surat 170 lah kalau tuan-puan nak cari tahu ya. Okey. 170 muka surat 170. Jadi qada ini fa'il madi atau mudhari'? Jawab tuan-puan. Oke, silakan. Tulis di ruangan komen, iyalah. Oke. Madi atau mudhari'? Ya, dia fa'il madi. Oke, baik. Oke ya, wa idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Jadi kalau diterjemahkan dalam terjemahan apa tuan-tuan? Terjemahan mafhumnya, dan apabila qada amran, ya, apabila dia berkehendak menciptakan sesuatu. Ya, apabila dia berkehendak untuk menciptakan sesuatu. Qada amran ini menetapkan sesuatu sebenarnya. Ya, menetapkan sesuatu. Kalau terjemahan kamusnya lah, qada itu dia menetapkan. Kalau tuan-puan tengok di muka surat 170, ya, 170 itu menjatuhkan hukum lah, menentukan, menjatuhkan hukum. Amran, perkara lah. Amran itu perkara.
Oke ya. Nah, qadha amran ini adalah jumlah fi'li, jumlah fi'liyah. Oke. Qadha menentukan, menetapkan hukum. Oke. Amran perkara. Satu hal lah, perkara, hal atau yang lainnya, amran ya. Oke. Sekarang tuan-puan tengok, fa'ilnya mana? Tulis di ruang komen. Fa'ilnya mana? Silakan. Puan Radin, ya. Dia sebagai syarat. Sebab ada iza itu yang syartiyah. Betul Puan Radin Tumina. Ini memang syartiyah nih. Ini syarat, ini jawab syarat. Oke? Boleh? Tuh dia. Mustatir huwa. Siapa mustatir huwa ini? Tulis di ruang komen. Silakan. Terakhir tuan-puan. Siapa mustatir huwa tu? Siapa yang mustatir huwa tu? Ya Allah lah. Allah. Dan apabila menetapkan sesuatu, menentukan sesuatu, atau dalam terjemahannya apabila Allah berkehendak ya untuk menciptakan sesuatu, fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Jadi cukup mengatakan kun fayakun. Jadilah, maka jadilah dia. Boleh tuan-puan ya? Jadi yang penting apa? Yang penting tuan-puan nampak iza di sini bukan seketika, bukan tiba-tiba, tapi apabila. Jadi dia sebagai zorfiyah. Faedahnya zorfiyah. Oke, bukan fujaiyah. Oke, tulis di ruangan komen tuan-puan, jelas ke tidak? Sila, jelas ke tidak? Tulis di ruangan komen silakan. Boleh ya? Jelas tuan-puan ya? Oke. Jadi kelas kita sampai di sini dulu pada pagi hari ini. Itu saja yang saya sampaikan kepada tuan-puan, tapi seronok kan? Jadi ada izatu isim. Kalau dia faedahnya zorfiyah lah, menunjukkan masa. Apabila setelah iza itu jumlah fi'li, jumlah fi'liyah. Tapi kalau selepas iza itu jumlah ismiyah, itu fujaiyah dia. Fujaiyah itu faedahnya untuk menunjukkan yang tiba-tiba, yang mendadak. Dan dia kategorikan sebagai haraf. Dia sebagai haraf. Jadi, kalau ada orang yang mengatakan iza itu isim, oke. Ada yang mengatakan iza itu haraf, oke. Tak ada masalah. Boleh ya, sebab dia memberikan kesan yang berbeza lah, tergantung dengan ayat. Oke, baik. Saya ucapkan terima kasih banyak ikut serta tuan-puan pada pagi hari ini. Semoga yang kita belajar ni, yang sedikit kita belajar ni tuan-puan, bermanfaat untuk tuan-puan ya. Dan semoga tuan-puan nanti nampak di dalam ayat-ayat Al-Quran, tuan-puan fahamlah mana yang apabila, mana yang tiba-tiba. Oke, satu amaran saya yang terakhir nih. Kalau dalam juzuk 30 yang ada sumpahnya, ada sumpah tu dalam juzuk 30 tu. Walaili iza saja, iza syamsu kuwirat, itu lain lagi. Oke ya? Itu lain, izanya lain lagi, bukan termasuk yang kita bincang ini. Oke ya? Itu pesan saya kepada tuan-tuan. Kalau yang kita bincang ini selepas iza itu jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Oke? Jadi ada yang zorfiyah, ada yang fujaiyah. Lebih detailnya lagi, kalau tuan-puan dapatkan terjemahannya apabila, zorfiyah. Kalau dapatkan terjemahannya tiba-tiba, fujaiyah. Oke, baik. Dan itu saja tuan-puan ya. Dan saya mohon maaf kalau ada kekeliruan, kesalahan, menyinggung hati perasaan tuan-puan, mohon dimaafkan. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan insya-Allah. Kita akan bincang waw lagi. Ada waw demi, ada waw padahal, ada waw dan. InsyaAllah kita akan bincang nanti ya. Terima kasih banyak tuan-puan. Saya tutup kelas kita pada pagi hari ini dengan bacaan Alhamdulillah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jumpa lagi tuan-puan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.